Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan topik 5, bab pergerakan, sains sekarang 5. Jadi kali ini kita tengok bincangkan subtopik 5.4, itu mengaplikasikan konsep momentum. Okey, untuk momentum ini formula pengiraannya adalah jisim didarabkan dengan hal laju. Jadi M ini mewakili mass untuk jisim. Mass ini adalah bahasa Inggeris untuk jisim. Dan B adalah dalam bahasa Inggeris juga untuk velocity. Velocity maksudnya hal laju. Hal laju speed. Ini velocity hal laju. Dan unitnya adalah kilogram. Kilogram ini mewakili mass, dan meter per saat mewakili velocity. Jadi kena ingatlah bila dia melibatkan hal laju merupakan kuantiti vektor, maka dia ada nilai negatif, nilai positif. Okey, seterusnya apabila jisim meningkat, momentum akan meningkat. Kalau kita tengok pada formula ini menunjukkan hubungan terus antara kedua-duanya sebab dia melibatkan pendaraban. Maka bila kita tingkatkan jisim, maka momentum akan meningkat juga. Dan bila kita tingkatkan hal laju, maka momentum juga akan meningkat. Seperti disebut sini, apabila hal laju meningkat, momentum juga akan meningkat. Selanjutnya kita tengok prinsip keabadian momentum. Yang pertama, prinsip ini menyatakan tanpa kehadiran sebarang daya, jumlah momentum bagi dua atau lebih objek sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, jadi ini formula dia, persamaan dia, jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Ini formula dia. M1 darab U1 tambahkan dengan M2 darab U2. Ini M1 ni kereta kelisa, U2 mewakili band ini, bersamaan dengan M1 V1. V1 ini untuk hal laju akhir, tambahkan dengan M2 V2. Samalah konsepnya. Jadi jisim di sini tak berubah sebenarnya. Yang berubah adalah hal laju. Hal laju awal itu U, dan juga hal laju akhir itu V. Jadi formula ini yang kamu kena ingat adalah M1U1 tambah M2U2. M1 untuk jisim yang pertama, M2 untuk jisim yang kedua, U1 untuk hal laju awal pertama, dan U2 untuk hal laju awal kenderaan yang kedua. Dan formula yang di belakang ini, M1 masih lagi mewakili kenderaan yang pertama, V1 hal laju akhir kenderaan pertama, M2 untuk jisim kenderaan yang kedua, dan V2 untuk hal laju akhir kenderaan yang kedua. Sebenarnya kita tengok hubungan antara momentum dengan jisim. Tujuan eksperimen ini untuk mengkaji hubungan antara momentum dengan jisim, tujuan dia. Jadi ingat, bila kita menjawab kertas 2, soalan nombor 10, tujuan mesti kita mulakan dengan untuk mengkaji. Dan hipotesis disebut sini, semakin tinggi jisim bagi objek yang sedang bergerak, semakin tinggi momentum objek tersebut. Dan jisim merupakan pemboleh ubah manipulasi, momentum merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Semakin tinggi merupakan hubungan yang tepat. Pemboleh ubah yang kita bincangkan tadi lah, dimanipulasikan jisim troli, bergerak balas momentum troli. Okey, pemboleh ubah yang ditetapkan dimalarkan adalah hal laju troli. Hal laju mesti sama. Ketinggian semasa troli dilepaskan juga mesti sama. Keturunan landasan juga mesti sama. Sebab ini semuanya akan mempengaruhi hal laju troli tersebut. Jadi sebab kita dah bincangkan tadi, bila hal laju bertambah, momentum akan bertambah. Di sini kita nak buktikan
Jisim yang mempengaruhi momentum, bukan hal laju. Bahan dan radas yang kita perlukan dua troli yang sama, landasan, bongkah kayu, plastisin. Kaedah kita akan tengok di belakang. Jadi kita biarkan dulu, kita tengok apa kaedah dia. Jadi ini kaedah dia. Ini untuk darjah 1 kita tunjukkan kita ada satu landasan, dan di sini kita ada plastisin, ini bongkah dia, ini troli. Jadi ini yang kedua. Bila kita gunakan dua troli. Maksudnya apa? Bila kita gunakan dua troli, kita menambahkan jisim troli tersebut. Pada masa yang sama, landasannya adalah berkecerunan yang sama. Dan sini adalah plastisin. Plastisin ini bila troli dia melanggarnya, dia akan menghasilkan lekukan. Jadi kaedah dia, radas disediakan seperti yang ditunjukkan di atas. Sebuah troli dibenarkan untuk bergerak ke bawah melalui landasan dan menghentam bongkah kayu yang berplastisin. Jarak bongkah A berubah kedudukan, diukur dan dicatatkan. Maksudnya di sini dia tidak mengukur lekukan yang terhasil pada plastisin, tapi mengukur berapa jauh bongkah ini akan bergerak selepas dihentam oleh dua troli ini ataupun satu troli ini. Langkah 2 diulang dengan dua troli seperti dalam darjah B, dan jarak bongkah A berubah kedudukan, diukur dan dicatatkan. Jadi secara umumnya sebenarnya pemboleh ubah bergerak balas yang diukur di sini adalah jarak pergerakan bongkah kayu ini selepas dihentam oleh troli, sama ada satu troli ataupun dua troli. Tapi ini yang jarak gerakan ini yang ditafsirkan sebagai momentum. Jadi kita balik semula pada slide tadi. Jadi pemerhatiannya didapati bila trolinya satu saja troli yang kita gunakan, jarak perubahan gerakan bongkah kayu dalam unit sentimeter adalah 3 cm. Dan bila kita gunakan dua troli, dapati jarak perubahan gerakan bongkah kayu A adalah 6 cm. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, semakin tinggi jisim sesuatu objek bergerak, semakin besar momentumnya. Ini tak boleh. Sebab kita kesimpulan mesti balik semula pada hipotesis. Maksudnya hipotesis kita diterima, semakin tinggi jisim bagi objek yang sedang bergerak, semakin tinggi momentum objek tersebut. Sebabnya kita tulis semula saja hipotesis kita ini pada bahagian kesimpulan. Tapi dalam laporan amali PK, bila kita menulis untuk kesimpulan, ayat pertama kita mestilah kita nyatakan sama ada hipotesis diterima ataupun hipotesis ditolak. Jika kita tulis hipotesis kita diterima, nyataan ayat yang kedua mestilah kita tulis semula hipotesis kita tu. Kalau kita tulis hipotesis ditolak, maka ayat kedua mestilah hipotesis baru dan telah pun diubah sesuai mengikut hasil dapatan eksperimen kita. Okey, selanjutnya kita tengok aplikasi momentum dan inersia dalam bahagian keselamatan kereta. Jadi ini contoh kereta, apa yang ada dalam kereta. Jadi yang pertama, kita ada tempat rehat kepala. Tugas dia melindungi leher penumpang jika kepala tertoleh ke belakang semasa kereta dilanggar daripada belakang. Sebabnya bila kita dilanggar belakang, kepala kita akan bergerak ke belakang. Jika kita dilanggar di depan, maka kepala kita akan bergerak ke depan disebabkan inersia, kemudian dia akan patah balik ke belakang. Jadi bila ada tempat rehat ini, dia mengelakkan berlaku kecederaan pada leher lah. Leher patah, mungkin dia akan merosakkan saraf tunggang kita dan boleh menyebabkan kematian ataupun kecederaan yang teruk. Yang kedua, kita ada beg udara, airbag. Kita selalu panggil airbag, beg udara. Tugas dia menghalang muka penumpang daripada terhempas ke papan pemuka, steering kereta dan juga cermin depan.
Jadi ini melibatkan konsep momentum dan juga melibatkan konsep inertia. Okay. Bila kenderaan kita berhenti secara tiba-tiba, bila berlaku aksiden, kita masih lagi mahu bergerak secara konsep inertia. Maka bila muka kita bergerak kena pada bahagian steering ni, kalau ada beg udara ni dia bersifat lembut. Objek lembut dia akan menyerap momentum. Okay. Maka kita dapat kurangkan kecederaan atau elakkan terus kecederaan tersebut. Esoknya, struktur yang dinamakan sebagai bumper. Bumper direka supaya dapat menyerap hentakan yang disebabkan oleh pelanggaran. Jadi itu fungsi bumper. Fungsi bumper sekarang ni kebanyakannya bersifat lembut. Sebab konsepnya sesuatu lembut ini boleh menyerap hentakan, boleh menyerap momentum. Kalau kita gunakan yang keras, maka dia akan kesan dia keras lah. Macam kita gunakan tangan kita tumbuk dinding simen dengan gunakan tangan kita tumbuk bantal. Mestilah tumbuk bantal tu tak sakit sebab bantal yang lembut akan menyerap hentakan. Okey, seterusnya bahagian hadapan kenderaan. Belakang kenderaan, bahagian kenderaan direka untuk remuk bagi menyerap kesan pelanggaran. Jadi konsepnya semakin panjang bahagian depan ini, semakin selamat kita. Kerana bila berlaku pelanggaran, bila bahagian hadapan ini panjang, dia akan mengambil masa untuk kesan tadi sampai kepada pemandu di sini. Jadi semakin panjang masa, maka kita akan dapat kurangkan daya yang terhasil pada pemandu. Okay, soalnya struktur yang dinamakan sebagai tali pinggang keledar. Tugas dia menghalang penumpang daripada bergerak ke hadapan semasa kenderaan berhenti mengejut yang disebabkan oleh inertia. Konsepnya sesuatu yang bergerak akan sentiasa bergerak selagi tidak ada daya yang menghentikannya. Okey, dan yang terakhir sistem brake. Sistem brake sekarang banyak menggunakan hidrolik, banyak menggunakan ABS. Sistem dia mengurangkan laju kenderaan supaya momentum dapat dikurangkan. Secara konsepnya, kita masih ingat momentum bersamaan M darab dengan V. M untuk bising, V untuk laju. Okay. Jadi kalau kita bising kereta tak dapat dikurangkan, maka kita kurangkan laju kereta tersebut. Okay, jadi untuk subtopik ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.